Sampan berkolek ke Indragiri, bunga melati tumbuh berseri. Rukun negara konsepsi murni, asas perpaduan sejak dahulu sehinggalah kini. Terima kasih Tuan Pengurusi Majelis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang tidak pernah leka dengan amanah. Dev-dev kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Sebelum bicara merungkai hujah, izinkan saya mendefinisikan apakah yang dimaksudkan dengan rukun negara. Menurut Kamus Dewan, rukun negara merupakan falsafah kebangsaan negara yang didukung dengan 5 prinsip utama, yaitu: yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan; kedua, kesetiaan kepada raja dan negara; keluhuran perlembagaan; kedaulatan undang-undang; kesopanan dan kesusilaan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak cinta. Rukun negara bukanlah suatu perkara atau prinsip yang asing kepada kita sepanjang negara mencapai kemerdekaan sejak dahulu daripada cengkaman penjajah. Menerusi penulisan Samuel Huntington yang bertajuk The Clash of Civilization pada tahun 1993, faktor utama peperangan tamadun adalah berpunca daripada perbezaan pertembungan budaya. Huntington menekankan bahawa perbezaan dalam nilai-nilai, kepercayaan dan cara hidup antara tamadun adalah faktor penting yang menyebabkan konflik berlaku. Sejarah telah membuktikan bahawa kewujudan rukun negara menjadi suatu titik tolak permulaan kepada pembentukan semangat perpaduan bangsa di kalangan rakyat. Ini telah terbentuk pada 31 Ogos 1970 menerusi jawatan kuasa Majlis Gerakan Negara Mageran selepas tragedi pada 13 Mei 1969 di mana negara telah digegarkan dengan suatu peristiwa pertembungan budaya bermasyarakat. Ini berlaku disebabkan oleh perang mulut antara kaum Melayu dan Cina sehingga membawa kepada rusuhan kaum. Pemimpin-pemimpin pada ketika itu telah tampil dengan ideologi yang bernas, yaitu prinsip rukun negara yang mengikat semua kaum dan bangsa agar pisang tidak berbuah 2 kali. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, budaya melambangkan bangsa, tegak bangsa kerana budaya. Dalam memartabatkan imej negara di persada dunia, kestabilan politik, keutuhan ekonomi dan keharmonian sosial negara hendaklah seimbang agar kita mampu berdiri sama tinggi dengan dan duduk dengan negara-negara maju yang lain. Pembentukan sebuah negara bangsa akan lebih harmoni dan teratur serta sistematik melalui sikap toleransi dan berdiplomasi. Dengan wujudnya rasa kekitaan di kalangan masyarakat majmuk negara tanpa mengira agama, bangsa dan darjat serta latar belakang individu rakyat. Konsep kekitaan ini tanpa kita sedari terlahir daripada salah satu prinsip rukun negara, yaitu
kesopanan dan kesusilaan. Di bawah kata kunci kesopanan dan kesusilaan ini, kita sering terlupa bahwa prinsip yang kelima ini merupakan nadi keharmonian negara. Sidang hadirin, kunci kepada perpaduan kaum dalam menyatukan masyarakat. Dengan adanya kesadaran dan penerapan nilai-nilai murni, sasa susila, dan adab sopan termasuk interaksi sosial dapat dibentuk mengikut acuan negara Malaysia, prinsip demokrasi raja berperlembagaan. Hadirin sekalian, prinsip ini sekaligus telah diterapkan dalam konsep Malaysia Madani dewasa ini, memberikan impak yang besar dalam pembentukan budi pekerti dan tingkah laku seseorang individu, sehingga mana ia mampu membentuk kepribadian setiap lapisan masyarakat di setiap pelosok negara, menyusup masuk ke setiap daerah, mukim, desa, dan kampung. Maksudnya, tidak ada yang terkecuali, melainkan satu bangsa Malaysia terus serta mengambil bahagian dalam memartabatkan adab dan budaya saling menghormati di kalangan rakyat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sidang hadirin yang bervisi lagi berintegriti, semua ini adalah kesinambungan daripada penyatuan masyarakat, kepatuhan kepada prinsip disiplin, kualiti, dan produktiviti yang dipelopori oleh setiap individu, awam, dan firma swasta. Sesungguhnya rukun negara, tonggak perpaduan negara. Takkan Melayu hilang di dunia. Demikianlah ungkapan Laksamana Melayu Hang Tuah yang terkenal di seantero Nusantara. Di sebalik kata-kata ini, selagi mana agama Islam, adab budaya, serta kesopanan bangsa Melayu dipelihara, maka kita akan terjaga. Generasi negara tidak akan hanyut dalam tren aliran peredaran zaman. Kita tidak perlu menceduk budaya kuning barat serta K-pop dan J-pop yang boleh melekakan semata-mata. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi dan medan komunikasi jangan disalaharti. Penulisan di dinding-dinding media sosial hendaklah berhemah dan membina. Kita tidak mahu perang mulut antara kaum dan bangsa berlaku sekali lagi. Tidak salah untuk bersosial, tidak salah untuk berhibur, tetapi ingat, jangan sampai tercicir dan tergelincir. Biar beradab, jangan biadab. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, melentur puluh, biarlah dari rebungnya. Hasil ketekunan dan komitmen tampuk pimpinan sejak dahulu sehingga kini, ini terbukti berdasarkan kepada Indeks Keamanan Global JPI, di mana Malaysia mulut antara kaum dan bangsa berlaku sekali lagi. Tidak salah untuk bersosial, tidak salah untuk berhibur, tetapi ingat, jangan sampai tercicir dan tergelincir. Biar beradab, jangan biadab. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, melentur puluh, biarlah dari rebungnya. Hasil ketekunan dan komitmen tampuk pimpinan sejak dahulu sehingga kini, ini terbukti berdasarkan kepada Indeks Keamanan Global JPI, di mana Malaysia telah menduduki tangga ke-19 pada tahun 1923 dan telah naik 9 anak tangga hadirin sekalian pada tahun lepas
tahun 2024 di tangga yang ke-10 hadirin. Justru dalam keamanan domain konflik berterusan dan ketenteraan antara bangsa, Malaysia disenaraikan sebagai salah satu daripada 5 negara paling aman di dunia. Di peringkat Asia Pasifik pula, Malaysia berada di posisi ketiga hadirin sekalian selepas New Zealand dan juga Singapura. Manakala dalam laporan pemerdagangan orang TIP pada tahun lepas sahaja, Malaysia telah menunjukkan perkembangan yang positif di mana negara telah beranjak kedudukan daripada tier ketiga beranjak kepada tier kedua. Ini merupakan suatu pencapaian yang harus dibanggakan. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalil. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, serumpun bagai serai, seikat bagai sirih, dan seliang bagaikan tebu. Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Itulah dia rukun negara yang tidak akan pernah tertimbus walaupun masa silih berganti, walaupun zaman beredar pergi. 5 prinsip ini mengajar kita erti sebenar perpaduan dan kehidupan bermasyarakat dengan pembentukan jiwa merdeka. Fasa demi fasa yang kita hadapi membawa negara kepada suatu lembaran baru yang mewarnai kehidupan bermasyarakat yang bervisi, berintegriti, dan berbudi pekerti. Oleh itu, sidang hadirin sekalian, marilah kita bersama mengamalkan rukun negara, menyantuni rukun negara walau di mana kita berada. Oleh itu, berangkat umrah ke kota Makkah, ingin beribadah semuanya mudah. Berundurnya hamba bukan mengalah, melainkan masa menyemburui kita. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.